Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibn Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menzahirkan harapan untuk mengukuhkan lagi hubungan unik dan istimewa antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Baginda juga mengesahkan semula persahabatan rapat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura dan mengambil maklum mengenai kerjasama yang meluas dan kian berkembang antara kedua-dua buah negara. Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah pada Majlis Santap Negara sempena keberangkatan negara baginda ke Republik Singapura malam tadi. Majlis Santap Negara dihoskan oleh Puan Yang Terutama Halimah Yaakob, Presiden Republik Singapura. Majlis bermula dengan Kebawah Dulia Maha Mulia berangkat ke majlis sambutan rasmi di Istana Republik Singapura. Sejurus keberangkatan tiba di Istana Kebawah Dulia Maha Mulia dialu-alukan secara rasmi oleh Puan Yang Terutama Presiden Republik Singapura. Kebawah Dulia Maha Mulia bersama-sama dengan Puan Yang Terutama seterusnya beredar untuk menerima tabik hormat daripada anggota Angkatan Bersenjata Republik Singapura. Kemudiannya, delegasi yang terdiri daripada Menteri-Menteri Kabinet Republik Singapura disembah kenalkan ke hadapan Majlis Kebawah Dulia Maha Mulia dan delegasi negara Brunei Darussalam diperkenalkan kepada Puan Yang Terutama Presiden Republik Singapura. So do I. Welcome back to Singapore. Nice to see you again. You've been well, yes. For Culture Committee and Permanent Secretary for Foreign Affairs, High Commissioner, Principal Private Secretary, Principal Private Secretary Designate, Director General, MFA. Assalamualaikum. How are you? Honorable Dewan Minister of Foreign Affairs, Honorable Humayza Saleh, Minister of Education, Honorable Aziz Habib, Secretary, Honorable Muhammad Said, Office, Dr. Reza Yunus, Deputy Minister, Dr. Siddiq Ali, High Commissioner of the Salam, Major General Jadi Belakang Proses, Terima kasih. Selesai majlis sambutan rasmi Kebawah Dulia Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kemudiannya berangkat menghadiri majlis perjumpaan bersama Puan Yang Terutama Presiden Republik Singapura. Semasa majlis perjumpaan, Kebawah Dulia Maha Mulia dan Puan Yang Terutama telah berbincang mengenai kerjasama yang akrab antara kedua-dua negara dalam kebolehtukaran mata wang, pertahanan, pendidikan dan people-to-people exchanges. Kedua-dua pemimpin turut mengalu-alukan penyambungan hubungan dua hala dengan pembukaan semula sempadan termasuk program pemimpin muda ke-8 yang telah diadakan pada 3 hingga 5 Ogos 2022 serta pemeteraian 4 memorandum persefahaman antara kedua-dua negara. Selesai majlis perjumpaan Kebawah Dulia Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Puan Yang Terutama Presiden Republik Singapura beredar menghadiri Majlis Santap Negara. Semasa Majlis Santap Negara, Puan Yang Terutama menyampaikan ucapan dengan menegaskan hubungan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura disokong oleh kerjasama terjalin sekian lama dalam bidang pertahanan dan ekonomi, termasuk perjanjian kebolehtukaran mata wang yang kekal sebagai simbol saling mempercayai dan saling kebergantungan. Puan Yang Terutama merakamkan penghargaan kepada negara Brunei Darussalam di atas pengerusian ASEAN pada tahun 2021 ke arah membina rantau yang lebih berdaya tahan, mengetengahkan rakyat
inklusif dan maju ke hadapan, terutamanya semasa pandemik COVID-19. In a world increasingly beset by geopolitical competition, uncertainty, and fault lines, Singapore and Brunei have endured as havens of peace and stability. We have defied the odds to succeed. As small countries, we must continue to stay united while being nimble, open, and connected to the rest of the world. To that end, I have the utmost confidence that with your Majesty's benevolent leadership and unwavering support, the best days of the Brunei-Singapore relationship are yet to come. Kebawah Dulia Maha Mulia dalam titah memperakui betapa pentingnya bagi negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura sebagai dua negara yang sederhana di rantau Asia Tenggara untuk terus bekerjasama rapat ke arah kemakmuran dan kedaitahanan yang berterusan. Baginda juga mengalu-alukan penandatanganan 4 memorandum persefahaman semasa keberangkatan negara ini dalam menyumbang kepada ketersediaan masa depan kedua-dua buah negara. Baginda juga menzahirkan sokongan kepada Presiden, rakyat dan kerajaan Singapura untuk kemajuan dan kemakmuran yang berterusan, terutamanya sempena Hari Kebangsaan ke-57 negara tersebut yang disambut pada 9 Ogos 2022. During this visit, as well as other regional Brunei Darussalam and Singapore have always consulted each other and worked together in ASEAN, as well as other regional and international forums. In this regard, we appreciate Singapore's support when Brunei Darussalam was the chair of ASEAN last year. We continue to value the ideas and advice given through consultation and discussions between our officials, not just as a regional partner, but especially as close friends. Sebelum berangkat meninggalkan istana, Kebawah Dulia Maha Mulia disembahkan dengan ucapan selamat berangkat oleh Puan Yang Terutama Presiden Republik Singapura. Berangkat mengiringi Kebawah Dulia Maha Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Terdahulu, Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salihah binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan menerima menghadap Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Republik Singapura dan isteri Mrs. Wong. Majlis menghadap tersebut berlangsung di Hotel St. Regis, Republik Singapura. Semasa majlis menghadap Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Tuan Yang Terutama telah berbincang mengenai isu-isu dua hala dan serantau yang menjadi kepentingan bersama antara kedua-dua buah negara. Status harian normal baru COVID-19. 4 kes dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga maklumkan 308 kes sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 82.7%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 56.4%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 76.8%.
Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtaribillah untuk anak-anak yatim dana menerima sumbangan sebanyak RM262,712 hasil kutipan perkhidmatan pesanan ringkas SMS Brunei Prihatin bagi dana berkenaan tahun 2021-2022. Majlis penerimaan sumbangan berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Sumbangan tersebut diterima oleh Berhormat Bihindatu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Dana. Projek berkenaan berjalan selama 6 bulan mulai 15 Disember 2021 hingga 15 Jun 2022. Juga menjayakan projek ini syarikat DST, syarikat Progresif dan syarikat Imagine Sdn Berhad serta Jabatan Radio dan Televisyen Brunei, Jabatan Penerangan dan Jabatan Hal Ehwal Masjid. Juga diadakan penyampaian anugerah insentif pelajar cemerlang Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtaribillah untuk anak-anak yatim 2022 kepada 15 pelajar terdiri daripada anak yatim yang mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan tahun 2021. Anugerah disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Dana. Setiap seorang menerima komputer, mesin pencetak dan wang tunai. Insentif ini memang satu anugerah yang sangat-sangat berharga bagi kami kerana kemudahan itu memang kami perlukan jual. It gives me motivation to do more, to learn more. Amat bagus kerana ia dapat memotivasikan para pelajar untuk lebih rajin. Usaha global dalam menangani kesan perubahan iklim melalui peningkatan penyerapan karbon dan mempercepatkan usaha-usaha dalam mencapai matlamat pembangunan mampan antara teras utama kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC yang ditekankan oleh Menteri-Menteri Ahli Ekonomi APEC yang bertanggungjawab terhadap perhutanan semasa mesyuarat kali ke-5 yang diadakan secara maya. Menteri Sumber Utama dan Pelancongan semasa mesyuarat menekankan pengurusan hutan yang lestari memainkan peranan yang amat penting dalam mengimbangi kepentingan hutan dari aspek ekonomi, sosial dan alam sekitar. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin juga berkata negara Brunei Darussalam akan terus meningkatkan hubungan kerjasama rapat di rantau APEC bagi memastikan hutan kekal diurus secara mampan. Juga dikongsikan pelan tindakan negara Brunei Darussalam dalam memastikan hutan negara ini kekal utuh dan berdaya tahan melalui perancangan penggazetan hutan sebagai hutan simpan negara. Menteri-Menteri Ekonomi APEC juga bersetuju mengeluarkan kenyataan bersama yang dikenali sebagai Chiang Mai Statement dan mengambil maklum pencapaian APEC 2020 Forest Cover Goal. Mesyuarat kali ini diadakan di Chiang Mai, Thailand. Setiap hari petugas-petugas di stesen minyak atau dikenali sebagai juara servis sering berhadapan dengan pelbagai cabaran semasa menjalankan tugas dan ini termasuk memastikan keselamatan di stesen minyak sentiasa terjamin untuk semua termasuk orang ramai dan pengunjung. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi berkata beberapa garis panduan dan peraturan khusus bagi melindungi para petugas telah diperkenalkan. Walau bagaimanapun ketidakpatuhan kepada garis panduan dan peraturan tersebut mendedahkan juara servis, pelanggan dan pengunjung stesen minyak kepada risiko berlakunya sesuatu insiden yang tidak diingini. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa menyatakan demikian pada pelancaran kempen isi selamat Rasa Selamat. Saya menyarankan bagi Malaysia Marketing dan juga pengusaha-pengusaha dan pemilik-pemilik stesen minyak untuk terus memantau prestasi keselamatan di stesen-stesen minyak dan mengambil tindakan sewajarnya kepada sebarang ketidakpatuhan. Saya faham bahawa di antara cabaran-cabaran yang dihadapi di stesen minyak bukan baru. Akan tetapi kita mesti sentiasa cekal, tabah hati dan berinovasi dalam mencari penyelesaian baru.
Pihak pengurusan stesen-stesen minyak menerima poster kempen bertujuan untuk mempromosi dan mewujudkan kesedaran tentang keselamatan di stesen minyak kepada orang ramai. Kempen merupakan usaha kerjasama antara Petroleum Authority Brunei Darussalam dengan syarikat pemasaran Brunei Shell Sdn Berhad ke arah meningkatkan kesedaran keselamatan berterusan di stesen-stesen minyak. Bersempena dengan kempen isi Selamat Rasa Selamat, syarikat pemasaran Brunei Shell Sdn Berhad BSM mengadakan majlis doa selamat dan kesyukuran dengan sembahyang fardu asar berjemaah. Majlis berlangsung di Masjid As-Solihin. Hadir Datuk Seri Paduka Wang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Majlis disikan dengan ceramah khas yang disampaikan oleh Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei MUIB dan diteruskan dengan sembahyang berjemaah. Pameran Sains, Teknologi dan Inovasi Bakal Graduan Universiti Teknologi Brunei UTB memaparkan inisiatif, projek dan aktiviti yang berpotensi memberi impak positif kepada masyarakat. Pameran sempena Pesta Konvoi UTB dibukakan kepada orang ramai setiap hari sehingga Selasa 30 September mulai pukul 8 pagi hingga 4.30 petang. This type of prototype ini can help to assist that clinicians to detect lah orang yang mempunyai Parkinson disease ni. I got very interested in improving and producing a more functional, a more acceptable and a more healthier version of pasta. We hope that with all this accumulated knowledge and experience from this laboratory work,